Okey, baik. Cikgu rasa kita boleh mula dulu. Tak apa, nanti kawan-kawan kamu akan masuklah sebab cikgu tak mau buang masa sebab semua ni makan data kita kan. Okey, baik. So, kita terus masuk kepada modul gemilang set 2. Siapa yang pegang modul mas pun sama je soalan dia. Cuma modul gemilang ada soalan yang lebih sedikit. Kita akan bincang soalan yang melibatkan semua ada. Senang. Okey, cuma bagi budak-budak yang pegang modul gemilang tu, dia akan buat latihan soalan lebih sedikit. Kalau kamu tak faham, kamu tanya kat dalam grup saja. Tak boleh personal dengan cikgu. Okey, baik, kita terus pergi kepada soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1 ni kalau kita tengok, dia adalah datang daripada percubaan. Okey, dia ada dalam soalan percubaan baru-baru ni yang kamu buat, yang ada masih confuse lagi, tak reti nak jawab soalan macam ni. Jadi cikgu akan ajak balik sekali lagi bagi kamu faham balik betul-betul. Okey, kemudian kita tengok dulu soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ni dia dah lorek gambar rajah tu. Bila dia dah lorek, maksudnya dia nak suruh kita masukkan simbol. Untuk soalan macam ni, dia ada 2 kategori soalan. Satu, dia belum lorek, dia minta kita untuk lorek dan dia bagi simbol. Second, soalan ni lah, dia dah lorek tapi dia tak bagi simbol. Maksudnya kita kena masukkan simbol. Jadi bila kita kena masukkan simbol, maka kita kena faham dulu ada berapa jenis simbol dalam kita punya tajuk ni. Okey, dalam tajuk melorek rantau ketaksamaan. Okey, jadi kat sini cikgu tunjuk cerita balik. Pada awal balik ada berapa simbol yang kita dah belajar. Okey, first, simbol yang kita dah belajar iaitu lebih besar, lebih kecil, lebih besar dan sama dan juga lebih kecil sama. Okey, lebih kecil sama. Jadi kat sini ada 4 simbol yang kita kena faham. 2 di antara ni dan 2 ni dia merujuk kepada garisan yang sama, bentuk garisan yang sama. Apa maksud bentuk garisan? Bentuk garisan bermaksud kalau dia lebih besar atau lebih kecil, garisan dia adalah garisan putus-putus. Jadi kita kena tengok. Kalau dia lukis untuk kita garisan putus-putus, maksudnya kita kena ada 2 simbol ni saja dalam fikiran kita. Jadi, tips untuk kamu nak jawab soalan macam ni, bila kamu buka saja kertas peperiksaan, kamu nampak soalan macam ni, kamu terus kat tepi soalan tu kamu senaraikan semua simbol-simbol ni. Dan kamu buat note sikit. Okey, simbol ni garis putus-putus. Kalau simbol ni garis straight. Kamu conteng dulu kat tepi nota tu, kat tepi soalan kamu supaya bila kita terlupa, kita tengok balik, oh yang ni garis putus-putus. Sebab hanya dengan kita tengok saja, kadang-kadang kita lupa nak masuk simbol apa. Jadi nak selamat, bubuh siap-siap. Okey, ada 4 simbol. Besar, kecil, besar sama dengan kecil sama. Kemudian kalau besar dan kecil, garis putus-putus. Kalau ada tanda sama, garis straight. Okey, selepas kita dah buat tu, kita tengok pula. Kalau dia besar dengan besar ni, maksudnya kita tulis siap-siap dia kena lorek atas. Okey. Kalau dia kecil, okey. Kalau dia kecil, okey, kalau dia kecil, maksudnya dia kena lorek bawah. Jadi kita catat siap-siap dalam kertas soalan kita. Supaya bila kita nak buat tu dia tak jadi masalah. Dia jadi senang kita nak ingat. Okey, sekarang kerja kita ialah kita nak masukkan simbol. Bila kita nak masukkan simbol, kita kena tengok pada setiap garisan yang dia bagi tu, ada berapa garisan yang dia bagi kat sini. Cikgu nak tanya Nafisah. Nafisah dah? Okey, mungkin line Nafisah tak okey. Lu gambar? Dia baru live kat kau. Ha? Dia baru live tadi. Okey. Cikgu nak tanya ni kamu siapa ni? Nadia. Nadia. Hmm. Nama. Sempoi Yang sekolah punya tak nak masuk. Kekal. Okey, tak apa. Nadia, cuba kamu tengok kat situ. Ada berapa garisan Nadia? Yang diberi. 2. 2 je ke? Ke berarti betul-betul?
Oh, tiga. Tiga garisan. Ada tiga Tiga. garisan. Tiga garisan. Tetapi equation yang dia bagi tu hanya ada dua saja. 1, 2. Betul tak? Ya. Equation tu ada dua saja. So bermaksud kat sini, bila dia bagi equation 2, dia akan ada satu lagi equation yang kita kena create sendiri. Iaitu yang melibatkan garisan ni. Garisan ni, dia satu lagi garisan, tapi dia tak bagi equation. Jadi kita kena bina equation untuk dia. Kalau garisan macam tu, senang je. Satu lagi notes tambahan. Kalau garisan macam ni, okay. Kalau garisan macam ni, dia bermaksud garisan tu ialah Y sama dengan satu number. Tak kisahlah garis straight ke ataupun garis putus-putus. Okay. Kalau kamu jumpa garisan tu tegak macam ni, dia bermaksud garisan tu adalah X dengan satu number. Okay. Yang ni clue dia. Jadi kalau kamu tengok, perhatikan dekat sini, garisan ni dia melintang. Bila dia melintang, satu lagi clue dia ialah apa? Kamu tengok garisan ni, dia lalu paksi apa? Y. Y. Jadi bermaksud sebab itulah dia akan tulis Y sama dengan. Jadi dekat sini kita akan tulis Y sama dengan satu number. Satu number tu ialah kamu tengok garisan ni dia lalu pada 6. nombor berapa? 6. Jadi kat sini 6. Y sama dengan 6. 6. So barulah kita dapat satu lagi equation. Apa pun kalau ada 3 garisan maksudnya mesti ada 3 equation. Mesti ada 3 persamaan. Dan selalunya salah satu tu dia tak bagi. Sebab apa dia tak bagi? Sebab dia nak bagi markah kat kita. Dengan you bina satu Y equal to 6, Y sama dengan 6, you akan dapat 1 mark. Okay. Ataupun untuk soalan macam ni dia tak bagi kat sini, dia akan bagi dekat tempat you masukkan simbol. Okay. Kita tengok macam mana kita nak masuk simbol. Keluarkan semua equation yang tadi. Equation 1. Okay. Sekarang cikgu tulis yang ni equation 1, ini equation 2, ini equation 3. Okay, cikgu pun tarik keluar dia. Y tolak 3X 2. Cikgu tak letak sama dengan. Sebab apa cikgu tak letak sama dengan? Sebab semua sama dengan tu cikgu nak tukarkan dengan 4 simbol ni lagi. Itu maksud dia. Dia nak kita ni tukarkan tanda sama dengan tu dengan 4 simbol yang ada. Kita kena decide lagi. Okay. Jadi second step, lepas you dah dapat equation dia, second step you list semua persamaan tadi. Y 6 dan satu lagi Y negatif 5X tambah 6. Negatif 5X tambah 6. Okey. Sekarang masa untuk kita masukkan simbol. Masa untuk kita masukkan simbol ialah kita tengok satu persatu. Okey, kita tengok yang pertama. Equation yang pertama. Y tolak 3X sama dengan 2. Kamu decide dulu. Garis dia garis putus-putus ke garis straight? Straight. Garis straight. Bila garis straight, kamu nak pakai simbol apa? Okey, cikgu tulis kat sini ya. Ada simbol A, B, C, D. Kita mesti nak pilih daripada simbol C ataupun D. Betul? C ataupun D. Kita tak tahu lagi saya nak pilih C ke D. Tapi kita dah tahu dah A, B bukan dia. Sebab A, B untuk garis putus-putus. Jadi sekarang kita nak pilih untuk C ataupun D. Macam mana kita nak tahu C ataupun D? Kita tengok bahagian yang dilorek. Okay. Dia lorek atas garisan ke bawah garisan? Atas. Atas garisan. Jadi kalau atas garisan, kita nak pilih C ataupun D? C. C. Bagus. So kita terus masukkan simbol dia je. You dah dapat satu markah. Okay. Then next kita tengok garisan yang kedua Y6. Y6 yang tadi kita baru buat tadi. Ini Y6. Dia garis putus-putus ke garis straight? Putus-putus. Putus-putus. Jadi kalau garis putus-putus, kita nak decide A, B, C, D. A ataupun B. Okay? A ataupun B. Kita tak tahu lagi. Kemudian macam mana cikgu nak tahu? Cikgu tengok sini. Dia lorek mana ni? Bawah. Bawah garisan ke atas? B. Bawah.
bawah. Bila dia lorek bawah, so kita nak pakai A atau B? B. B. Pakai B. B. Okay, kita akan pakai B. Okay, so kita pakai B. Jadi bila kita pakai B, kita akan masukkan lebih kecil. Okay, next. Yang ketiga. Kita tengok yang ketiga garisan ni. Garisan nombor 3 ni. Okay. Garisan dia garisan straight ke atau garis putus-putus? Garisan straight. Garisan straight. Kalau garisan straight maksudnya dia antara B ataupun C ataupun D. C ataupun D. Okey, sekarang kita nak tengok C ataupun D. Jadi kita tengok garisan ni. Oh, cikgu ambil warna lain sikit. Dia lorek atas garisan ke bawah? Atas. Atas. Bila atas tu kita nak pilih C atau B? C. Lebih besar. Okey, so itu cara untuk kita nak jawab soalan melorek rantau ketaksamaan. So setiap satu yang kita jawab ni kita akan dapat 1 markah. Yang ni kira tak susah pun kelas. Kalau kamu boleh jawab yang ni, kamu boleh skor 3 markah dengan senang. Okey, dia tak akan pergi soalan lain yang buka-buka paper soalan ni. Okey, cuma dia akan berselang dengan soalan set lah. Cuba kalau kamu tengok dekat set 1, cikgu bagi soalan set. Cuba kamu biasa jawab soalan set. Set 2, cikgu bagi lorek ketaksamaan. Okey, set 3 nanti kita akan tengok pula macam mana jenis soalan dia. Okey, so dia akan berselang antara 2 soalan tu je. So kamu get ready, kamu dah tahu dah. Kalau tak keluar set, dia keluar ketaksamaan. Kalau tak keluar ketaksamaan, dia keluar set. Jadi get ready dua-dua. Dah cekap dah. Maksudnya dalam fikiran kamu ni dah ada dah. Kalau orang bagi kat kamu soalan set pun kamu dah boleh jawab. Orang bagi rantau ketaksamaan pun dah jadi makanan kamu dah. Kamu dah boleh skor dah ini. Kita kena tahu dulu, kena kuasai benda tu dan kita dah yakin dah, okey, soalan ni aku dah boleh skor. Okey. Lagi cikgu nak ajak soalan nombor 2 ni nanti cikgu akan ajak dalam grup nanti. Sebab ada yang tak ada soalan ni kan. Okey. Cikgu nak pergi soalan okey, soalan ni, soalan nombor 3. Menyelesaikan persamaan serentak. Okey. Kerana untuk trend-trend terkini persamaan serentak dia mesti melibatkan soalan ayat. Okey, mesti ada soalan ayat. So bila ada soalan ayat, jadi kita akan cuba nak jawab soalan ayat. Okey, macam mana cara kita nak jawab? Kita baca dulu soalan. Savita, baca soalan Savita. Diberi bahawa harga sebungkus keropok kecil ialah 50 sen dan harga sebungkus keropok besar ialah RM170. Sakina membeli 35 bungkusan keropok kecil dan besar dengan harga RM4,000. Cikgu, 41 ringgit. 41 ringgit 50 cents just now wrong already. It's okay. 41 ringgit 50 sen. Tuliskan 2 persamaan daripada pernyataan tersebut. Cari bilangan bungkusan keropok kecil dan keropok besar yang dibeli oleh Sakinah. Okey, baik. Jadi ini untuk pelajar modul MAS ataupun modul gemilang, kamu boleh cuba jawab sebab dia actually boleh bantu kita untuk dapat 4 markah. Tetapi dekat sini kita tak boleh guna kaedah matriks, yang tu je. Jadi cikgu akan pilih kita guna kaedah penggantian. Penghapusan. Penghapusan. Okey. Penghapusan. So cikgu nak guna kaedah penghapusan. Jadi cikgu akan tunjuk macam mana. First, bila kamu dapat soalan macam ni, kamu akan cari dulu apa benda yang berbeza kat dua-dua ni. Harga sebungkus keropok kecil 50 sen, harga sebungkus keropok besar ialah RM1.07. Apa yang berbeza kat sini? Tu harga kah cikgu? Harga, okey. Harga tu lain. Apa yang kita nak wakilkan dengan X dan Y? Oh, itu keropok besar, keropok kecil.
Kecil. Ya, keropok besar dan juga keropok kecil. Okey, pelajar 5 tengok betul-betul. Macam mana cikgu nak tahu, cikgu? Macam mana saya nak tahu kata tu berbeza? Tengok kat sini dia nak apa? Cari bilangan bungkusan keropok kecil dan keropok besar. Maksudnya dia nak suruh kita cari dua benda. Keropok kecil dan keropok besar. Jadi kat situ bermaksud inilah dua benda yang berbeza. Keropok kecil, keropok besar. Jadi kita wakilkan. Bagi tahu dekat pemeriksa, sekarang saya nak wakilkan keropok kecil itu sebagai X dan keropok besar sebagai Y. Yang tu kita nak buat dulu. First, apa pun kita nak kena wakilkan dengan X, Y. Tak mau X, Y, saya nak PQ. Boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu. Okey, boleh? Okey. Kemudian sekarang kita tengok pula kita nak create equation untuk dia. Kita nak bina satu persamaan untuk dia. Dia akan ada dua persamaan. First, diberi bahawa harga sebungkus keropok kecil. Satu bungkus means satu lah. Satu bungkus. So, satu bungkus maksudnya X. Okey, tambah Y. Okay. 50 sen kan? 50 sen maksudnya 50X lah. Okey. Dan RM1.07 1.7 Y. Okey, 50 sen ni kamu tak boleh tulis 50 macam tu. Sebab bila kita nak tulis dalam RM dia akan jadi 0.50. Itu maksud dia 50 sen. Jadi jumlah dia jadi kat sini RM41.50. Maksudnya bila kita nak cakap tentang harga, mesti total dia pun kena ambil harga juga. Okey? Okey, jadi kita create satu equation 0.50 50 sen X tambah dengan RM1.70 Y sama dengan RM41.50. Kamu nampak cikgu pilih semua harga. Ini harga, total pun harga. Kamu tak boleh pilih 50X, 0.5X, 0.5X tambah dengan RM1.07 sama dengan 35. Kenapa tak boleh? Siapa boleh bagi tahu you? Siapa ada idea? Kenapa cikgu tak boleh samakan dengan 35 bungkus? Kenapa cikgu kena samakan dengan RM41.50? Kerana kita nak first cari dia punya total cost kat cikgu. Kerana tadi kita duk cakap tentang harga 50 sen, RM1.07. Mana boleh harga kita samakan dengan bilangan bungkus. Tak boleh. Contohnya lah, contoh cikgu bagi. You pergi koperasi kan. You pergi koperasi, you beli keropok kan. Kita suka beli keropok dengan dadih contohnya. Okey, katalah you angkat untuk kawan you 2 dadih dengan 3 keropok. Takkanlah 2 dadih dengan 3 keropok tu you boleh samakan dengan harga. Tak boleh. Yang itu dikira bilangan. Tetapi kalau cikgu kata satu dadih harga dia RM1, satu keropok harga dia RM2, baru you akan totalkan berapa duit yang you nak bawa keluar. Mula-mula you ambil dulu. You tak tahu berapa harga lagi. You pergi letak dekat kaunter, baru kawan you akan kira berapa harga. Jadi bila harga mesti partner dengan harga. Bilangan mesti partner dengan bilangan. Bilangan tu macam mana yang you ambil tadi? 2 pack keropok, satu dengan 3 bungkus, 3 bekas dadih. You pairkan dengan tu total berapa you dah ambil? 5 contohnya. You ambil 5 barang. Macam tu contoh dia. Jadi harga kira harga, bungkus kira bungkus. Jadi kat sini dia kata, ayat kedua dia kata, Sakinah membeli 35 bungkusan keropok kecil dan besar. Siapa boleh create equation daripada sini? Tahu pandai? Siapa nak cuba? X plus Y kita decide kat cikgu. Sama dengan 35. X plus Y sama dengan 35 kat cikgu. Okey. Pria nak kata apa tadi? Cikgu, equation tu dia kena susun macam matrix ke? Oh ya, kena ikut sama juga. Keropok X tadi apa? X.
keropok besar tadi apa? Y. So, X tambah Y berapa bungkus dia beli? 35. Okey, jadi kat sini kita just ambil X tambah Y. Itu kita dapat equation yang kedua. Kamu kena faham dulu. Bila kamu boleh buat equation ni, nanti kamu tak ada masalah dan nak buat yang seterusnya. Kita nak start dengan equation dulu. Nak create equation dulu. Once kita dah boleh create equation, then kita terus dah boleh selesaikan masalah. Untuk dapatkan berapa actually bilangan bungkus yang dia beli. Berapa sebenarnya bilangan keropok kecil yang dia beli dan berapa bilangan keropok besar yang dia beli. Okey, jadi kat sini kita akan guna kaedah penghapusan. So kaedah penghapusan yang cikgu nak gunakan ialah senang je macam ni. Okey, apa cikgu akan buat ialah cikgu nak hapuskan X. Bila cikgu nak hapuskan X, cikgu tengok X yang dekat atas ni. X bawah ni, dia hanya ada X saja. X atas ni dia ada 0.5. Jadi cikgu kena bagi jadi X bawah ni pun dapat 0.5 juga. So apa cikgu buat ialah cikgu masukkan 0.5 kat dalam dia. Jadi cikgu akan darabkan dengan 0.5. Okey. So cikgu akan dapat equation yang atas ni cikgu tulis balik. Okey, sebab cikgu nak senang kita faham. 41, 50 sen. Okey, jadi 0.5 darab X dapat balik 0.5 tambah 0.50Y sama dengan, cuba tolong darabkan untuk cikgu, 0.5 darab 35. Kalau sini kita nak darab, satu baris semua kita kena darab 0.5. Tak boleh tinggal satu pun. Berapa dapat? Kosong poin lima, kosong darab 35. Dapat dah? Tidak tak 17 ringgit 50 sen. RM17.50. 50 sen, ya betul. RM17.50. Okey? Okey, sekarang mulalah kaedah penghapusan. Kaedah penghapusan ialah kita tengok kat sini. Kita nak hapuskan X. Sekarang X dah sama nilai. Dia kat sini lelaki-lelaki. Bila lelaki-lelaki boleh kahwin tak? Tak boleh, kena tolak. Buah apa kat depan? Kena tolak. Okey? So, sini tolak habis tinggal kosong. Itulah namanya kaedah penghapusan. Kan kita nak hapuskan nilai tu. Satu nilai tu kita nak hapuskan. Sekarang kerja kamu ialah ambil RM1.07 ni tolak. RM1.07 tolak. Sekali ya. RM1.07 tolak 0.5. Dapat apa? 1.2Y. 1.2Y sama dengan RM41.50 tolak RM17.50. 24. Dapat 24. Okey. Sampai dekat sini. Kalau siapa yang tak tahu nak pindah, guna kalkulator. Macam mana? Sekali lagi cikgu akan tunjuk cara untuk kita nak guna kalkulator. Okey, tunjuk kat sini senang kamu nampak. Cikgu akan tunjuk balik. So, jadi pelajar yang sederhana pun insya-Allah boleh jawab. Okey. Tengok ah. Siapa yang apa orang kata yang tak tahu cara nak pindah semua takut salah kan? Just ambil je 1.2 alpha y. Okey, 1.2 alpha y. Lepas tu tekan alpha calculate ni, dia akan keluar sama dengan. Kemudian tekan 24. Okey, jangan tekan sama dengan ni. Tak mau. Kita kena tekan shift calculate 2 kali kalau dalam kalkulator kamu. Shift calculate 2 kali. So tekan shift calculate. Shift calculate. Okey. Nanti kamu akan dapat. Berapa? 20. Answer 20. Yang guna kalkulator macam tu dapat tak? Ya. Dapat ah? Yang guna cara cikgu ajak tadi dapat ah? So Y sama dengan 20. Okey. Selesai yang ini. Kita baru dapat Y. Kita nak cari X. So apa cara kita nak cari X?
cara untuk kita nak cari X ialah kita masukkan Y ni. Kita masukkan Y ni sama ada dalam persamaan 1 ataupun persamaan 2. Okey, cikgu nak tanya kamu. Mana yang senang cikgu nak masuk? Cikgu nak masuk Second equation. okey. Senang kita masuk dekat persamaan 2. Kenapa kita masuk dekat persamaan 2? Sebab persamaan 2 tu tak banyak complicated sangat dia punya number. Dia hanya ada X, Y dengan 35 saja. So, macam mana cikgu nak masukkan? Cikgu tulis balik X. Okey, cikgu tulis balik. Tambah Y ni tadi, cikgu dah dapat 20. Jadi, cikgu akan gantikan jadi 20. Sama dengan 35. Okey, sampai sini tak tahu pindah, ambil kalkulator sekali lagi. Alpha X, salah. Alpha X, okey, tambah 20. Alpha kalkulat 35. Shift solve. Okey. Kamu kena tekan 2 kali tau. Shift solve 2 kali. So kamu akan dapat nilai X adalah 15. Okey. So X sama dengan 15. Okey. Kemudian ini bermaksud dia telah beli keropok kecil sebanyak berapa bungkus? Siapa tahu? 15. 15, bagus. Okey. Dan keropok besar berapa? 20. 20. Bagus. Sebab apa? Sebab tadi kan kita dah wakilkan X mewakili keropok kecil, Y mewakili keropok besar. So kita pun tulis balik. Okey. Boleh tak sampai sini? Untuk persamaan serentak. Sebenarnya tak susah. Inilah standard soalan SPM yang cikgu bagi kat you. Dia bagi soalan ayat. Tapi sebenarnya dia tak susah pun. First step, keluarkan persamaan. Baca betul-betul. Cikgu, Cari apa yang berbeza. Ya. kalau buat yang masuk tu boleh kan? Boleh? Penggantian. Itu kaedah penggantian. Boleh. Kita boleh pilih dua-dua kaedah. Kecuali bukan kaedah metrik saja. Macam ada setengah budak dia nak buat kaedah penggantian pun boleh. Tapi untuk kamu, cikgu pilih kaedah penghapusan. Sebab kaedah penghapusan tu kamu tahu dah apa maksud penghapusan. Penghapusan bermaksud kamu nak hapuskan X ataupun Y. Macam cerita tadi, cikgu kalau nak hapuskan Y pun boleh. Sebab Y ni single kan. Jadi cikgu just kena darabkan dengan RM1.7. Sebab nak bagi dia sama. Okay, tapi sebab cikgu tengok buang yang depan lebih senang pada buang yang belakang. So cikgu nak buang X. Bila cikgu nak buang X, cikgu tengok atas ni X ni ada berapa? Oh 0.5. Jadi kat sini pun cikgu kena bagi jadi 0.5. Baru boleh hapus. Tapi bila kat sini nak jadi 0.5, semua ni satu baris kena darab 0.5. Tak boleh dia saja darab 0.5. Tak boleh. Jadi semua ni kena darab 0.5. Jadi kalau siapa-siapa nak cuba lagi jawab persamaan serentak, cikgu boleh hantar soalan latihan kepada kamu dalam grup, dalam Telegram nanti. Biar 5 Bestari boleh cuba, 5 Cemerlang boleh cuba dan kita boleh bagi juga dekat 5 Dinamik. Supaya kamu nampak pattern guna kaedah penghapusan. Cikgu tak mau bagi soalan ayat lagi. Bagi kamu cekap buat kaedah penghapusan, lepas tu baru cikgu akan bagi soalan ayat. Nanti cikgu akan letakkan dalam grup. Siapa nak cuba boleh cuba buat. Okay? Sebab kamu bagi biasa dulu buat kaedah penghapusan. Once bila kamu dah tahu dah nak buat kaedah penghapusan, bila pergi soalan ayat kamu tahu dah. Kamu tinggal nak cari persamaan. Kemudian yang lain, step lain kamu dah tahu. Okay? Okay. So, itu sahaja untuk kelas kita. Kita bincang 2 soalan dulu. Okay. Tugasan kamu adalah, kamu dah belajar kan? Itu cikgu dah ajak nak guna kaedah ni, bulat pangkal. Baik, siapa yang guna modul MAS, kamu tolong bagi kat cikgu jawapan untuk soalan A sahaja. Siapa yang pegang modul gemilang, okay, kamu tolong buat A dan B. Tetapi cikgu perasan ada juga yang sepatutnya dia dapat modul gemilang tapi dia terambil modul MAS. Tak apa. Cikgu akan snap soalan ni masukkan dalam grup. Jadi siapa yang nak cuba, nak cabar diri untuk cuba jawab dua-dua untuk skor 3 markah, kamu boleh buat. Snap jawapan, hantar dalam grup.
Okey, cikgu buka juga benda ni dekat 5 cemerlang. Kamu boleh cuba. Bila kamu cuba, baru cikgu boleh tahu kamu boleh dapat berapa markah. Sebab at least daripada soalan ni cikgu nak 1 markah. Yang tu cikgu nak, yang tu yang penting dulu. Bila cikgu tahu kamu boleh dapat 1 markah, maksudnya cikgu dah tahu kamu on track, kamu dah selamat. Okey? Boleh? Boleh ya? Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, ada tak apa-apa kamu nak tanya dulu sebelum kita habis kelas? Tak. Tak ada. Okey, so jadi kamu boleh cuba jawab soalan nombor 4 dan kelas seterusnya nanti kita akan discuss lagi beberapa soalan. Kita pilih lagi soalan-soalan yang kamu buat dulu. Kamu buat dulu set 2 bagi selesai. Bila kamu dah selesai, baru kamu tahu kat mana soalan yang kamu tak boleh jawab, baru kita boleh discuss. Okey? Nanti cikgu nak pergi fokus balik pada soalan penjelmaan bagi cekap lagi. Okey? So kita jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Cikgu. Okey, terima kasih. Cikgu, terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu.